beliau mempertahankan Najib Razak kleptokrasi dan juga kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam isu tuntutan waris dulu. Beginilah, saya nak bagi contoh orang kampung lah, senang lah, kot-kot lah, dia mudah faham. Contohnya begini, jika seorang abang itu ada kebun ataupun dusun ke buah, dia tanam buah mangga. Buah mangga dia tak menjadi. Apabila kita tanya kenapa buah mangga abang tidak menjadi tahun ini, jawab abang itu, ya kerana serangan serangga perosak dan juga haiwan-haiwan perosak yang telah memakan buah-buahnya, contohnya tupai, burung ataupun musang. Dia mengaku itu puncanya. Tetapi apabila ditanya kenapa jadi begitu, dia tuding jari kepada sebuah kebun lagi di hujung kampung. Katanya kebun satu lagi di hujung kampung itu, tuan tanah itu tidak menjaga kebun ataupun dusunnya, membiarkan saja lalanglah semua semak samun, sehingga kan haiwan perosak berkampung di dusun buah tersebut. Apabila buah-buah pun dah habis mereka makan di kebun dusun hujung kampung itu, maka haiwan-haiwan itu berpindah datang ke kebun dia pula. Kemudian kita tanya lagi, kenapa pula tanah di sebelah abang, betul-betul tanah di sebelah abang buah-buahnya menjadi? Jawabnya lagi, saya terlambat, saya akui. Saya tak tutup, tak bungkus buah-buah mangga yang telah besar ini dengan surat khabar, plastik dan lain-lain. Itu contoh yang pertama kepada Syahril Hamdan. Yang keduanya pula, kalau dari sudut ekonomi, kita pernah baca penganalisa ekonomi bila bercakap kenapa harga barangan import, barangan tempatan melambung tinggi. Kebanyakan mereka akan berkata, ini disebabkan oleh faktor ringgit melemah dan dolar mengukuh. Disebabkan itulah harga barangan import ataupun yang berkaitan dengan pembelian barangan-barangan keperluan itu meningkat harganya. Penyelesaiannya bagaimana? Mereka pula akan jawab, ya kerajaan perlu melakukan langkah ini, kerajaan sepatutnya buat itu, kerajaan sepatutnya buat ini. Maksudnya punca perlu ditahu dahulu, kemudian barulah langkah kedua, kerajaan sepatutnya lakukan ini, kerajaan sepatut lakukannya itu. Yang ketiga, contoh yang saya nak bagi adalah tentang bola sepak. Apabila kita mengalami kekalahan, maka ramai pihak akan menuding jari. Pemain-pemain ini, puncanya pemain-pemain yang tidak mempunyai cukup permainan, minit permainan, tak perlu diambil dan bla bla bla. Jurulatih sepatutnya lakukan itu, lakukan ini, bla bla bla. Maksudnya punca juga perlu diketahui, maka jurulatih pula yang sepatutnya lakukan itu dan ini. Berbalik kepada tiga contoh tersebut, adakah abang yang tanam pokok mangga itu perlu menuding jari kepada kebun di hujung kampung, sedangkan beliau yang salah tidak menutup, membungkus buah-buah tersebut? Fikir dan renung-renungkanlah. Begitu juga dengan contoh ekonomi. Perlukah kerajaan pula menyalahkan rakyat? Kalau harga barang naik, janganlah minum coklat ini, minumlah teh. Fikir dan renung-renungkanlah. Dan contoh yang ketiga, wajar tak jurulatih pula menuding jari pula, saya mengambil pemain-pemain yang tidak mempunyai cukup minit permainan kerana desakan peminat nakkan pemain-pemain bintang popular ini. Perlukah jurulatih menuding jari pula kepada peminat-peminat bola sepak? Jadi kepada Syahril Hamdan, anda seorang ketua pemuda UMNO Malaysia, bukan ketua penerangan
cawangan. Kalau anda nak mempertahankan Najib ketika itu dan kerajaan UMNO Barisan Nasional, biarlah berilmu, biarlah berfakta. Janganlah anda merosakkan akal pemikiran anda seorang anak muda yang bijak di mata UMNO dengan terikut-ikut rentak dan cara Najib kleptokrasi. Kejadian berlaku puncanya Perjanjian 1878. Perjanjian 1878 antara British dengan Kesultanan Sulu ketika itu dihormati, dijunjung tinggi oleh British sehinggalah tahun 1957 apabila Malaysia mencapai kemerdekaan. Begitu juga dengan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua, Hussein On, dan diikuti Tun Mahathir, Perdana Menteri keempat, dan juga Tun Abdullah Ahmad Badawi. Mereka juga menjunjung tinggi perjanjian RM5,300 setahun yang perlu dibayar kepada waris Kesultanan Sulu. Jadi puncanya, anda tahu, Syahril Hamdan juga tahu, puncanya Najib Razak ketika menjadi Perdana Menteri ke-6, ya. Pada 2013, beliau melanggar perjanjian itu. Beliau mencabul perjanjian itu dengan memberhentikan pembayaran RM5,300 itu. 2013, 2014, salah siapa pula? Najib juga buat tak tahu dengan angkuh. 2015 pun tak bayar dengan angkuh. 2016 pun tak bayar dengan angkuh. 2017 pun tak bayar dengan angkuh. 2018 Najib Razak terus menuding jari kepada kerajaan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kemudian 2020, adakah Tan Sri Mahyudin juga dituding jari? Dan kini 2022, adakah Ismail Sabri juga yang perlu dituding jari? Dek kerana punca keangkuhan tanpa ada kajian mendalam dalam isu waris Kesultanan Sulu ini, Najib sewenang-wenangnya membatalkan dan tidak membuat pembayaran. Itulah jawapan kepada Syahril Hamdan. Mengaku berjiwa besar, mengaku salah, berkata benar walaupun pahit. Kerana benda itu dah lepas. Masa sekarang ini untuk rakyat Malaysia dan kerajaan bersatu menyelesaikan isu itu. Bukannya engkau menegak benang yang basah, kononnya salah Pakatan Harapan dan lain-lain lagi. Kepada Syahril Hamdan, nak jadi Ketua Penerangan UMNO Malaysia, biarlah berilmu, biarlah bijak. Yang paling penting rakyat nak tengok berjiwa besar. Salah kata salah, benar kata benar. Buat Syahril Hamdan, 1MDB, punca dan salah siapa? Baru-baru ini Menteri Kewangan mengatakan komitmen hutang 1MDB 30 bilion lebih lagi. Syahril Hamdan, tanya diri anda, punca 1MDB salah siapa dan punca siapa?